Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, 3.2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM bermula muka surat 31 hingga muka surat 34. Okey, baik. Kita terus pergi kepada soalan, tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 3 sempurna atau bukan. Sebagai contoh dekat sini, nombor 216. Jadi, kita tentukan apakah faktor dia. 216 ni faktor dia 8 dengan 27. Okey, sebagai contoh. Okey, 8 dengan 27 bukan faktor perdana. Jadi kita kena pecahkan 8 tu kepada faktor seterusnya, pecahkan 27 tu kepada faktor seterusnya. Okey, 8 faktor dia 2 darab 4. Jadi 2 ni memang faktor perdana dia 2 lah. Okey, diri dia sendirilah. Okey, 4 pecah kepada faktor perdana 2 darab 2. Manakala 27 tadi pecah kepada 3 dengan 9, 3 darab 9. 3 memang faktor perdana dia 3, 9 faktor perdana dia 3 darab 3. Jadi kita susun kata faktor perdana ni, 2 ada 3 kali, 3 pun ada 3 kali. Jadi kita susun 2 darab 3 darab 2 darab 3 darab 2 darab 3 dalam kurungan macam tu. Kita akan dapat 6 darab 6 darab 6. Maksudnya 3 kumpulan yang sama kat situ. Maka 216 ni ialah kuasa 3 sempurna. Jadi kita tengok kepada soalan nombor 1, 2 dan 3 tu. Okey, soalan pertama tu nombor 729. Okey, 729 ni 9 kuasa 3 tu. Jadi kita pecah kepada 9 dengan 81. Sebagai contohlah. Okey, dan 9 ni kita pecah kepada faktor perdana dia 3 darab 3. 81 pecah kepada 9 dengan 9. Okey, dan 9 ni kita pecahkan lagi pada faktor perdana 3 darab 3. Okey, 3 ni kekal lah, faktor perdana dia 3. Okey. Jadi kat sini kita tengok ada 6 kali 3. Jadi kita susun balik 729 ni sama dengan, okay, letak dalam kurungan 3 darab 3, okay, darab 3 darab 3 darab dalam kurungan 3 darab 3. Okay. Okay, ada 3 kumpulan yang sama. Okay, jadi kat sini bila 3 darab 3 tu dia akan dapat 3 kumpulan kat situ. 3 darab 3 9 kan. Jadi 9 darab 9 darab 9. Okay, maka 729 ni tadi ialah kuasa 3 sempurna. Okay, selesai nombor 1. Soalan yang kedua. Okay, 640. Okey, katakan 640 ni kita pecahkan kepada 10 dengan 64 katakan. Okey, faktor bagi 10, okey, salah satu faktor perdana dia 2. Yang ni 5. Okey.
Selesai dia punya faktor perdana. Okey, 64 faktor dia adalah 8 darab 8. 8, okey 2 ni terus faktor perdana dia 2 dah. 5 faktor perdana dia 5. Okey, manakala 8 ni pecah lagi kepada okey 2 dengan 4. Okey, 2 memang faktor perdana. Okey, 5 ni kekal. Faktor perdana dia 5, 2 faktor perdana dia 2 lah. 4 ni pecah kepada 2 dengan 2. 2 kekal 2. 4 pecah kepada 2 dengan 2. Jadi kita nak susun kat sini, kita tengok 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ada 1. Jadi kat situ kita tak boleh nak kumpulkan dalam 3 kumpulan yang sama. Okay, jadi secara kesimpulannya 640 ni bukan kuasa 3 sempurna. Bukan kuasa 3 sempurna. Okey, selesai nombor 2, nombor 3. Okey, 3375 ni anda kata kalau kita buat punca kuasa 3 tu, okey dapat nilai kan. Okey, 15 kuasa 3. Jadi kita buat macam ni. 3375. Okey, kita pecah kepada 15. Dia 15 kuasa 3 15 kuasa 3 dapat 3375. Jadi 3375 bahagi 15. Okey, kita akan pecah kepada 15 dengan 225. Faktor bagi 15, faktor perdana dia 3 dengan 5. Manakala 225 ni 15 dengan 15. Okey. 3 faktor perdana dia 3 lah. 5 faktor perdana dia 5. Memang kekal lah 5. Okey. 15 kita pecah lagi kepada 3 dengan 3 darab 5. 15 ni 3 darab 5. Jadi 3 ada 3, 5 pun ada 3. Jadi kita boleh susun ikut 3 kumpulan lah. 3, 3, 7, 5. Kita susun sama dengan letak dalam kurungan 3 darab 5. Okey. Darab dalam kurungan 3 darab 5. Darab lagi dalam kurungan 3 darab 5. Okey, jadi 3 kumpulan yang samalah kat situ. Okey. Jadi kesimpulannya 3, 3, 7, 5 ialah kuasa 3 sempurna. Okey, selesai untuk bahagian A. Kita pergi pada bahagian B. Lengkapkan setiap yang berikut. Okey, sebagai contoh dekat sini. Negatif 7 kuasa 3 sama dengan negatif 343. Jadi bila kita punca kuasakan, okay, punca kuasa 3, negatif 343 akan dapat punca kuasa 3, negatif 7 darab negatif 7 darab negatif 7. Ini jawapannya negatif 7 lah. Jadi kita tengok soalan nombor 1. Kita besarkan sikit tengok. Okey. 4 darab 4 darab 4 sama dengan 64. Punca kuasa 3 64. Jadi maksud dia punca kuasa 3 4 darab 4 darab 4 ni lah. Okey. Macam tu je lah. Okey, sebenarnya dia mudah aja konsep dia ni. Okey. Punca kuasa kan jawapan akhir dia dapat 4 lah. Okey. Negatif 1.3 kuasa 3 sama dengan negatif 2.197. Maka punca kuasa 3 kepada negatif 2.197. Okey. Jadi dalam kurungan negatif 1.3 darab dalam kurungan lagi negatif 1.3
darab lagi dalam kurungan negatif 1.3. Okey, jadi jawapan akhir dia tu negatif 1.3 lah. Okey, baik. Yang ketiga, 3/5 kuasa 3 sama dengan 27/125. Maka punca kuasa 3 27/125, okey, sama dengan, kita tulis balik lah, 3/5 kuasa 3 lah kat sini. Okey, atau kuasa 3 kat sini. Ataupun kita nak buat pendaraban bersilang, kita buat macam ni boleh. Okey, dalam kurungan 3/5. Okey, darab dalam kurungan lagi 3/5. Darab lagi dalam kurungan 3/5. Okey. Contoh. Okay, jawapan akhir pun akan dapat 3/5 jugalah. Okey, kalau kita buat pendaraban bersilang. Pendaraban berulang macam tu. Okey, selesai muka surat 31, kita pergi kepada muka surat 32. Okey. Hitung nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, cara dia negatif 11 kuasa 3. Jadi kita kembangkan kepada pendaraban berulang lah. Okey, sama dengan negatif 11 darab negatif 11 darab negatif 11. Okey, tanpa menggunakan kalkulator kita boleh congak. Okey, kita kira lah. Kira sendiri akan dapat 1331. Okey, negatif 1331. Manakala 0.6 kuasa 3 ni sama dengan 0.6 darab 0.6 darab 0.6. 6 kuasa 3 sama dengan 216. Jadi ada 3 tempat kosong kat sini. Jadi akan jadi 0.216. Itu secara congak lah. Congak. Yang ketiga, negatif 1.6 kuasa 3 sama dengan dalam kurungan negatif 1.6 darab dengan negatif 1.6 darab lagi dengan negatif 1.6. Okey, 3 kali lah kat situ. Jadi akan dapat kat sini negatif 4096. Okey. Negatif 4 poin. Kan, bagi poin kat sini negatif 4.096. Okey, baik, seterusnya 5/6 kuasa 3 sama dengan, okey, kita tulis 5/6 darab 5/6 darab 5/6. 3 kali lah. Okey. Jadi 5 darab 5 darab 5, 5 kuasa 3 tu 125. 6 kuasa 3 sama dengan 216. Okey, macam tu dah cara kira dia tanpa menggunakan kalkulator. Okey. Boleh cantik sikit lah. Okey, baik. Seterusnya negatif 31/2 kuasa 3. Kita tukarkan nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Jadi negatif 6. 7. Negatif 7/2. Okey, dalam kurungan darab dengan negatif 7/2 darab dengan negatif 7/2. Okey, jadi dia akan jadi tu negatif dekat depan
Okey. 7 dah 7 dah 7. 49, 78, 28, 23, 34, 3, 343 kan. Okey. 343 2 darab 2 4 4 2 8 per 8. Jadi berapa? Negatif 42 7 per 8. Okey, negatif 42 7 per 8. Okey, soalan B, cari nilai setiap bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator. Okey, baik. Kita tengok contoh ni, cara kira dah sama. Kita dah sentuh dalam video penerangan sebelum ni. Jadi tekan je kalkulator tu 17 kuasa 3. Okey, dapat 4913. Mudahlah kita tekan je kalkulator. Okey, negatif 5.2 kuasa 3. Dapat terus negatif 140, 140.61. Kita ambil 2 tempat perpuluhan lah. 5 per 8 kuasa 3 akan dapat 125 per dengan 512. Okey. Negatif 2, 2 per 3 kuasa 3. Kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Negatif 3, 2, 6, 8 per 3. Barulah kita kuasa 3 kan. Jadi jawapan akhir dia negatif 8 per 3 kuasa 3. Jawapan akhir dia negatif 18, nombor bercampur lah, negatif 18, 26 per 27. Okey, dapat terus tekan kalkulator. Okey, C, cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Baik. Punca kuasa 3 27 per 64. Jadi kat sini kita pecah kepada 2 lah. Okey. Punca kuasa 3 kepada 27 bahagi dengan punca kuasa 3 kepada 64. Jadi kita dapat terus kat sini. Okey, 3 darab 3 9, 9 3 7. Jadi punca kuasa 3 kepada 27 lah 3. Okey, 4 darab 4 16, 16 8. Okey, 3 per 4 dapat terus. Kita congak. Okey, nombor 3 itulah. Okey, baik. Nombor 1 kat sini. Okey, kita buat nombor 3 dulu, tak apalah. Okey, baik, kat sini punca kuasa 3 negatif 1000. Sama dengan punca kuasa 3. 1000 ni sama punca negatif 1000 tu sama dengan negatif 10 darab negatif 10 darab negatif 10. Okey. Macam tu. Jadi jawapan akhir kita boleh tahu terus. Negatif 10. Secara pendaraban berulang punca kuasa tu. Punca kuasa 3. Okey. Nombor 2. Yang ni sama dengan, okey, punca kuasa 3. Okey. Dia kalau 7 kuasa 3 dapat 3/3. Jadi 0.343, 0.7 darab 0.7 darab 0.7. Jadi secara terusnya kita dapat nilai dia 0.7. Okey, 0.7. Okey, nombor 4. Punca kuasa 3 negatif 3, 3 per 8. Jadi untuk yang ni kita kena tukar dulu kepada kata pecahan tak wajar lah. 8 darab, okey, negatif kekal negatif. 8 darab 3 24 tambah 3 27 per 8. Jadi kita pecah kepada punca kuasa 3. Okey, negatif
3 kuasa 3 dengan 2 kuasa 3 macam ni. Okey, dia akan jadi negatif 3/2 kuasa 3 macam ni. Okey. Jadi jawapan akhir itu akan dapat negatif 3/2 lah. Ataupun kita buat dalam bentuk pecahan nombor bercampur negatif 1, 1/2. Okey, macam itulah. Okey, baik. Seterusnya nombor 5 ni. Okey. Punca kuasa 3. Okey, 250 dengan 432 ni kita boleh pecahkan kepada yang lebih kecil lah. Pecahan yang lebih kecil. Dia akan jadi, okey, 250 bahagi 2 dapat 125. 432 bahagi dengan 2 dapat 216. Okey. Jadi kat sini kita pecah kepada punca kuasa 3 125 per dengan punca yang bawah tu punca kuasa 3 216. Jadi kita dapat terus. Okey. Punca kuasa 3 125 5. Punca kuasa 3 216 tu 6. Okey, secara ringkas tanpa menggunakan kalkulator. D. Cari nilai dengan menggunakan kalkulator. Berikan jawapan betul pada dua tempat perpuluhan. Okey, kita tekan je. Punca kuasa 3 486. Kita dapat 2 tempat perpuluhan kat situ 7.86. Okey, punca kuasa 3 16.2 dapat 2.53. Okey. Punca kuasa 3 8/9. Okey, dapat 0.96. Okey. Manakala yang ni punca kuasa 3, okey. 4 dan negatif 2 negatif 4 11/4 negatif 11/4. Jadi kita dapat dalam negatif 1.40 2 tempat perpuluhan. Okey, selesai untuk muka surat 32 lah. Okay, kita pergi kepada muka surat 33. Anggarkan nilai bagi setiap yang berikut. Okey, sebagai contoh kat sini 6.98 kuasa 3. Mula-mula kita tengok kat sini. Okey, 6 orang kata dia antara 6 dengan 7. Jadi 6 kuasa 3 dengan 7 kuasa 3. Jadi 6.98 kuasa 3 tu berada dekat tengah-tengah lah. Jadi 6 kuasa 3 kita tukar kepada 216, 7 kuasa 3 343. Jadi 6.98 dia lebih dekat dengan 7. Jadi 698 kuasa 3 pun dekat dengan 7 kuasa 3. Jadi dekat dengan hampir dengan 343 lah yang anggaran dia tu. Jadi kita pergi kepada nombor 1. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, 8.7 kuasa 3 jadi dia tengah-tengah antara 8 kuasa 3 dengan kata 9 kuasa 3 lah. Dia macam ni. Jadi 8.7 kuasa 3 tu tengah-tengah. Okey, jadi 8 kuasa 3 tu sama dengan 512. 9 kuasa 3 sama dengan 729. Jadi 8.7 lebih dekat dengan 729. Okey, jadi kita tulis kat sini 8.7 kuasa 3. Kalau 8.7 dekat dengan 9, 87.3 pula hampir dengan 9 kuasa 3. Iaitu hampir dengan nilai 729.
Okey, macam itulah anggarannya. Okey, seterusnya lapan Okey, baik. Negatif 0.536. Okey, kuasa 3 kan. Dia berada tengah-tengah. Negatif 0.5 kuasa 3 dengan jadi dekat sini negatif 0.4 kuasa 3. Negatif 0.4 kuasa 3. Okey. Jadi kita tukarkan negatif 0.5 kuasa 3 itu kepada negatif 0.125. Okey. Tengah-tengah ni negatif 0.536 kuasa 3 ni. Okey. Negatif 0.4 kuasa 3 tu dapat negatif 0.064. Okey. Jadi negatif 0.536 dia lebih dekat dengan negatif 0.5. Jadi kalau negatif 0.536 kuasa 3 dia lebih dekat dengan negatif 0.125 lah. Jadi kita tulis kat sini negatif 0.536 kuasa 3 kuasa 3 dia lebih dekat dengan negatif 0.5 kuasa 3 tu lah. Maaflah kalau tulisan tu tak berapa nak cantik. Tapi nak bagi betul-betul faham lah ni. Negatif 0.5 kuasa 3. Jadi dia hampir dengan negatif 0.125. Okey, selesai nombor 2 tu lah. Okey, baik. B, anggarkan nilai bagi setiap yang berikut. Macam tadi melibatkan kuasa 3. Okey, yang ni melibatkan punca kuasa 3. Okey, sebagai contoh dekat sini. Punca kuasa 3 negatif 507. Jadi, dia ada had bawah dia dengan had atas dia. Had bawah dia kalau kata yang melibatkan punca kuasa 3 sempurna ataupun kuasa 3 sempurna adalah 512. Okey, 512 ni 8 kuasa 3. Negatif 8. Kalau negatif 512, negatif 8 kuasa 3. Negatif 343 ni negatif 7 kuasa 3 kan. Okey. Jadi bila kita punca kuasa 3 kan dapat negatif 7 lah kat sini. Jadi 507 dia lebih dekat dengan 512. Okey, negatif 512. Jadi punca kuasa 3 negatif 507 pun hampir dengan punca kuasa 3 negatif 512 iaitu negatif 8 tadi. Okay, baik, kita cuba pula nombor 1 tu. Okay, berapa kuasa 3? Kalau 6 kuasa 3 dapat 216. Okay, dia macam ni. Okay, 216. Jadi punca kuasa 3
Untuk 310 di tengah-tengah. Ya, 3 punca kuasa 3. Okey, manakala 7 kuasa 3 kat sini. Okey, punca kuasa 3, 343 lah kat sini. Okey. Yang ni akan jadi 6 kuasa 3. Punca kuasa 3, 310 tu tengah-tengah. Yang ni akan jadi punca kuasa 3. Yang ni jadi 6 lah. Okay, punca kuasa 3, 216 kita dapat 6. Punca kuasa 3, 343 kita dapat 7. Kita dapat 7. Jadi kalau 310 ni lebih dekat dengan 343 kan. Jadi punca kuasa 3, 310 ni dia mesti lebih dekat, dia hampir dengan punca kuasa 3, 343. Bermaksud dia pun hampir dengan nilai 7 lah. Punca kuasa 3, 343 ni dapat 7. Okey. Itulah anggaran macam itulah cara dia. Okay, kita tengok yang mana hampir. Okey, seterusnya okay, 8.2. Jadi dia antara punca kuasa 3, 8, tengah-tengah ada punca kuasa 3. Okay, 8.2, negatif 8.2. Tengah-tengah, yang ni negatif 8. Okay, yang ni punca kuasa 3, negatif 9 lah. Okay. Negatif, punca kuasa 3 negatif 8 dapat negatif 2. Okay, yang ni anggaran untuk punca kuasa 3, 8.2 tu. Negatif 8.2. Okay. Punca kuasa 3, ada 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3. Sini tak boleh 9, sini jadi 27 lah, negatif 27. Sebab 3, negatif 3 kuasa 3, negatif 27. Okay. Jadi sini akan jadi negatif 3 lah. Okay. Baik. Jadi punca kuasa 3, negatif 8.2 ni. Okay. Dia lebih dekat dengan punca kuasa 3. Okay. Punca kuasa 3 negatif 8. Punca kuasa negatif 8 ni, nilai dia tadi adalah negatif 2. Jadi nilai untuk punca kuasa 3 negatif 8.2 ni hampir dengan negatif 2. Macam itulah. Kena rujuk balik dalam buku teks tu ada contoh. Okay. Kita pergi kepada soalan C. Bahagian C ini selesaikan masalah yang berikut. Isi padu sebuah kotak berbentuk kubus ialah 1728 cm padu. Kotak itu telah diisi dengan 3 buah kubus kecil yang serupa dengan tepi 6 cm. Hitung bilangan kubus kecil yang diperlukan lagi untuk memenuhi kotak itu. Okey, baik. Isi padu kubus. Bilangan kubus kecil yang diperlukan lagi. Okey. Jadi bilangan kubus kecil.
Okey, macam itulah kot ayat dia. Okey, sama dengan okey, mula-mula okey, isi padu apa kotak tu 1728 sentimeter padu. Kita tolak dengan okey, ada 3 buah kotak kecil, kubus kecil tu. Okey, darab dengan dia punya tepi 6 cm, darab 6 cm. Ini kecilnya tak apa-apa. Tolak 3. Okey. Darab dengan 6 cm. Darab 6 cm. Darab dengan 6 cm. Okey. Isi padulah. Jadi kat sini kita tengok. Okey, lepas dah tolak tu, kita bahagi lagi dengan 6 cm. Darab 6 cm. Darab 6 cm. Okey, macam itulah dia punya cara kira. Okey. Jadi dapat 1728 tolak 3 darab 6 darab 6 darab 6. Okey. 1080 cm kuasa 3 bahagi dengan 6 darab 6 darab 6 tu 216 cm kuasa 3 dapat 5. Okey, selesai C1. Okey, nombor 2, raja di bawah menunjukkan 2 kubus yang serupa yang disusun dalam satu baris. Jumlah luas permukaan bagi 2 muka yang berlorik ialah 98 cm kuasa 2. Hitung isi padu setiap kubus. Okey, jadi kita nak tahu dia punya panjang. Panjang sisi dia mesti sama kubus. Okey, jadi nak tahu P itu, kubus P itu P. Okey, sama dengan okey, mula-mula 98 cm kuasa 2 ni kena bahagi dengan 2 sebab 2 permukaan kat sini. Okey. Selepas itu kita punca kuasa 2 kan dia macam ni. Okey, sebab luas permukaannya punca kuasa 2 lah. 98 bahagi 2 dapat 49. Okey, 49 cm kuasa 2. Okey, jadi panjang dia P tu dapat 7. Okey, punca kuasa 2 cm kuasa 2 jadi 7 cm lah. Okey, hitung isi padu setiap kubus. Jadi isi padu kubus sama dengan 7 cm darab 7 cm darab 7 cm. 3 kalilah isi padu. Panjang, lebar, tinggi dia sama saiz. Okey, dapat 343 cm kuasa 3 lah isi padu. Okey. Selesai untuk muka surat 33. Muka surat terakhir, muka surat 34. Hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okay, kali ini melibatkan kata gabungan operasi asal aritmetik, penambahan, penolakan, darab, bahagi yang melibatkan kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Macam itulah. Okay, jadi kita
Cuba selesaikan lah. Okey. Okey. Negatif 0.8 kuasa 2 tambah punca kuasa 3, 27. Jadi kita tukar satu ke satu tu. Negatif 0.8 kuasa 2. Okey. Ni jadi 0.64 tambah punca kuasa 3, 27 sama dengan 3. Jadi 0.64 tambah 3 dapat 3.64. Ini mudahlah. Melibatkan satu je operasi asas. Okey, aritmetik tu. Okey, yang ni melibatkan tolak dengan tambah. Punca kuasa 249 dapat 7. Tolak 2.5 kuasa 2 tu 625. Okey, kira siap-siap kat situ. Okey, tambah negatif 2 kuasa 3. Negatif 2 kuasa 3, negatif 8. Jadi tambah dengan tolak, jadi tolak lah. Tolak 8. Okey, aku ringkaskan kat situ lah. Jadi 7 tolak 6.25, tolak 8, dapat negatif 7.25. Maksudnya kita selesaikan daripada kiri ke kanan lah. Ikut langkah-langkah yang diberikan dalam nota tu. Okey. Mula-mula tanda kurung, lepas tu darab dengan bahagi dulu, lepas tu tambah dengan tolak. Okey, darab dengan bahagi dia tengok kiri ke kanan dulu. Kalau tambah tolak pun tengok kiri ke kanan. Okey, yang ni punca kuasa 2 64 8. Darab dengan 5 kuasa 2 25. Okey, tolak negatif 3 kuasa 3. Negatif 27. Negatif dengan negatif jadi tambah. Tambah 27 lah. Jadi kena darab dululah. 8 darab 25. 8 darab 25 tambah 27. Jadi akan dapat 227. Okey, 227 lah. 8 akhir dah. Okey, nombor 4. Okey, dalam kurungan, lepas tu punca kuasa 2, 81 ke 16, tolak 1 kuasa 3. Jadi, punca kuasa 2 kepada 81, 9. Punca kuasa 2 kepada 16, 4 lah. Jadi, dia akan jadi 9/4 tolak 1 kuasa 3. Okey. 9/4 tolak 1, lepas tu kuasa 3. Jadi akan dapat jawapan akhir dia 1 besar lah, nombor bercampur 61/64. Okey. Jadi pula kuasa 2. Okey, dalam kurungan 8 tolak, okey, negatif 125 tu kuasa 3, punca kuasa sama dengan negatif 5. Okey, 8 tolak negatif 5. Okey. Lepas tu kuasa 2 kan dia. Okey. 8 tolak negatif jadi 8 tambah 5. Okey, kuasa 2. Jadi 8 tambah 5 tu 13 kuasa 2 lah. Jadi kita kira nilai dia. 13 kuasa 2 tu sama dengan 169. Okey. Seterusnya, punca kuasa 2, 6, 1/4. Kita tukar pada pecahan tak wajar. 24, 27/4. Okey, punca kuasa 2. Darab dengan, okey, negatif 0.2 ni. Kuasa 2, 0.04. Tolak 1 kuasa 3, 1 lah. 25. Bukan 27, hanya 25. Okey. Punca kuasa 2, 25 dapat 5. Punca kuasa 2 kepada 4 dapat 2. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Okey, melibatkan darab dengan tolak, jadi kita darab dulu. 5/2 darab dengan 0.04. Okey, tolak 1. Jadi dapat negatif 0.9. Okey, nombor 6. Okey, nombor 7. Negatif 4 kuasa 2 sama dengan, dia akan jadi positif lah kalau negatif kuasa 2. Okey, 16
tambah. Okey, 8 bagi 18 kita boleh pecahkan kepada bentuk yang ringkas. Nombor 7. 16. Okey. 4/9. Okey. 4/9 punca kuasa 2 lah kat sini. Okey. Tolak. Okey, 2 kuasa 3 tu 8. 9 okey pula. 9 16. Okey, tambah punca kuasa 2 kepada 4 2, punca kuasa 2 kepada 9 3. Okey, kita kecilkan lagi. Okey, baru kita boleh tambah. Kita baca daripada kiri. 16 tambah 2/3 tolak 8. Jadi jawapan akhir dia 8 besar 2/3. Okey, baik. Nombor 8. Okey, 25 bahagi. Okey, dalam kurungan pecahan punca kuasa 2. Pecahan tak wajar, nombor bercampur tukar pada pecahan tak wajar. 97 63 64/9. Tolak 1 tutup kurungan kuasa 3. 25 bahagi punca kuasa 2 64 dapat 8. Punca kuasa 2 pada 9 3. Tolak 1 kuasa 3. Ya. Okey. 8/3 tolak 1 kuasa 3. Dapat ni 27. Kalau pecahan tak wajar 27 darab 4 tambah 17 125. Bahagi tukar kepada darab 25 darab. Jadi 27 duduk kat atas, 125 duduk dekat bawah. Jadi kat sini kita boleh darab lah. Okey. Okey, 25 bagi 5 1. 125 bagi 25 dapat 5. Jadi jawapan akhir kat sini 27/5 dalam bentuk pecahan tak wajar. Kita tukar kepada nombor bercampur, dia akan jadi 5 2 5 besar. Okey, 2/5. Okey, jawapan akhirlah. Okey, seterusnya soalan terakhir. Okey, punca kuasa 3 1/64. Dia akan jadi okey, punca kuasa 3 kepada 1 1 lah. Punca kuasa 3 kepada 64 dapat 4. Okey, yang dalam kurungan tu 2 kuasa 2 4 tolak 25, punca kuasa 2 pada 25 5 lah. Jadi 1/4 darab dengan 4 tolak 5 negatif 1. Okey. 1/4 darab negatif 1 dapat negatif 1/4. Okey. Dengan berakhirnya soalan itu selesailah untuk praktis pentaksiran. Okey, pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.2 iaitu kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey. Itu saja pada cikgu, semoga bermanfaat. Diharapkan para pelajar lebih tahu, lebih faham, lebih mahir dan menguasai cara-cara untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan kuasa 3 dan punca kuasa 3 dan kita kaitkan dengan kuasa 2, punca kuasa 2 dan gabungan operasi asal aritmetik, penambahan, penolakan, pembahagian, pendaraban, okay, yang melibatkan ke semua sekali lah. Okay, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.